محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله insyaallah wa masyaallah wa tabarakallah kita sambung balik muzakarah kita pada bicara kita Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yafsuduhu min riddatil murtadin di ahadi ulama jawi al-amilin athabahu Allahu amin thumma amin ay istajibillahu ma du'ana. Sebelum pada tu sebagai panggil sebagai tarif nak menggemarkan supaya apa cakap semangat pada menuntut ilmu ni, saya nak buat mari satu hadis yang saya petik daripada kitab Matla'in Badrin karangan Syekh Dawud Al-Fatani yang ada sebut dalam kitab tu. Riwayatnya berbunyi begini, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi la ya'mala bihi wa yu'allima ghairah fa kana khairan lah min 500 raka'atan ruki'aha. Satu riwayat sebut gitu. Nabi sebut man ta'allama baban min al-ilmi, siapa-siapa yang belajar baban satu bab, nisbah satu bab kan banyak minal ilmi daripada ilmu berkaitan akidah ke, ilmu berkaitan hukum hakam, syarak, rukun, sah, batal ibadat, ataupun ilmu yang berkaitan dengan kelakuan hal jiwa kita, hal nafsu kita, iaitu dipanggil ilmu tasawuf, ataupun dengan bahasa lain dipanggil ilmu batin, ilmu hakikat, dan ada juga disebut dengan ilmu tazkiyatun nafsi, cara-cara penyucian jiwa. Kerana Nabi SAW ni diutuskan dia wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW diutuskan bukanlah segala perkara Nabi sebut tu daripada hawa nafsu dia, semua tu ialah wahyu. Jadi wahyu turun kepada Nabi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Didatangkan Nabi ni bukan saja mengajarkan ilmu kitab, hukum hakam. Bahkan Nabi ni datang juga wajib Nabi SAW menyampaikan akan hikmah, ilmu hikmah. Iaitu ilmu hikmah ni keadaan kita berurusan bijaksana, kita berurusan sesama kita, pergaulan kita, percakapan kita. Nah, dia terkadang tu seorang dia alim, tahu tapi hikmah tak ada. Jadi tak apa maksud juga. Hikmah maknanya termasuk dalam jumlah ilmu juga yang hilang. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ni cari-carian orang-orang mukmin. Kehilangan bagi orang mukmin hari ni. Orang mukmin hari ni tak ada hilang hikmah dalam berurusan, tak ada hikmah. Kemudian Nabi juga diutus untuk mengajar apa? Wa yuzakkihim, dan mengajarkan mereka itu yuzakkihim, cara-cara nak membersihkan jiwa diri daripada sifat tamak, halaba, sifat hasad, deki, takabur dan sebagainya kan. Sebagaimana kita sebut zakat. Zaki tu makna zaki tu, zakat tu kalimah ambil daripada itulah zakat. Mana apa tazkirah, dipanggil tazkirah. Nah, zakat yang diambil daripada yuzakkihim. Kalimah tu dengan makna penyucian. Sebab tu kita sebut zakat, az-zakah. Kenapa? Zakah macam zakah fitrah.
Dikeluarkan zakat fitrah untuk menyuci apa? Untuk menyucikan diri kita. Di zakat fitrah dipanggil zakat ain, zakat diri. Puasa dah sebulan ke apa? Dah. Siapa masa dia, awak terbit zakat fitrah. Zakat fitrah apa? Untuk penyucian diri kita. Itu dipanggil zakat fitrah, zakat diri. Kalau zakat an'am, zakat ternak tengok. Bisa kata 40 ekor kambing. Wajib awak terbit seekor zakat. Kenapa? Seekor ni nak menyucikan angkat 40 hak lain. Kalau tak waktu beg kan, hak lain 40 tu cuma juga sebab seekor je. Kenapa? Di dalam zakat tu ada hakul mustahiqun dipanggil. Hak orang-orang yang dimustahakkan. Asnah dipanggil 8. Jadi bila tak waktu beg zakat tu kita duk pakar hak orang. Tak? Bukan hak kita zakat tu. Kebanyakan hari ni kita ni bila waktu duit zakat berasa hak kita. Okey. Zakat tu hak orang. Lagi waktu tak duit tak suci harta tu. Jadi waktu duit zakat tu untuk menyucikan harta. Jadi Nabi ni datangkan bukan sekadar mengajarkan akan penyucian harta, penyucian diri dan penyucian jiwa. Penyucian jiwa tu daripada segala sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela. Satu bab tu ngaji, belajar. Bab apa tu? La ya'mala bihi, supaya diamalkan, supaya dia beramal dengan ilmu hak satu bab tu dapat. Wa yu'allima ghairah. Dan mengajarkan, dan supaya mengajarkan akan yang lain, anak bini dia ke, jiran-jiran. Belajar satu bab nak buat amal, supaya dapat buat amal dengan apa yang sesuai tuntutan syarak. Sebab amal-amal ni Nabi SAW sebut iaitu tabi', yang mengikut. Yang mengikut. Bukan yang diikut. Amal-amal ni yang mengikut. Mengikut apa? Dalam hadis lain Nabi SAW sebut iaitu al-ilmu imamul a'mal. Bermula ilmu tu ialah imam bagi amal. Ilmu tu sebab ilmu ni sebab dia jadi lebih ni sebab dia jadi imam. Lebih mana imam? Imam ni lebih mana? Sebab apa jadi lebih imam ni? Sebab imam ni dia seorang je. Kalau kata duduk Makkah tu 3 juta orang mari buat haji. Ya 3 juta tu wajib kena ikut satu ke? Wajib kena ikut satu. Tak boleh menyalahi imam. Wal a'mal, dan segala amal tu tabi'hu. Dan segala amal tu mengikut akannya ilmu. Tu lebih ilmu tu. Dah. Maka belajar satu bab tu supaya diamalkannya. La ya'lama bihi, supaya dapat beramal dengannya satu ilmu tu, atau mengajarkan yang lain. Fakana khairan lah. Maka adalah terlebih baik baginya min khamsi mi'atin raka'atan, daripada 500 rakaat nisbah sembahyang sunat. Ruki'ah yang disembahyangkannya. Nisbah sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu molek dah. 500 rakaat buat molek lah, lagi molek 500 rakaat. Tapi nak ayatnya belajar satu bab dengan 500 rakaat tu baik lagi belajar ilmu. Cuba kalau kita bayangkan bayang kita banding. Kalau belajar satu bab, learning belajar satu bab, tak bisa kata kita kelik tengok TV. Kalau kita kelik ni di sembahyang 500 rakaat tu pun kata lebih mengaji satu bab lagi. Pas kalau kita banding sembahyang dengan tengok TV mana baik? Tertentu dah lah sembahyang baik dah, tengok TV tak molek. Jauh lagi ya. Kalau balik-balik rumah, misal kata duduk rumah saja ada kuliah kita tak mari dengar dah tentang fardu ain lagi kos saja. Dan satu riwayat lagi Nabi sebut fakana khairalah min alfin raka'atan ruki'ah. Satu riwayat sebut terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat nisbah sembahyang sunat yang disembahyangkannya. Satu riwayat sebut 500. Dan satu riwayat sebut 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat ni hebat dah, siapa dia boleh buat? Dah, siapa boleh buat? Jarang sangatlah orang zaman ni boleh buat. Kan? Sembahyang 20 rakaat apa ijma' sahabat tarawih pun pakat dia jadi 8 bakal ni. Dah. Hak tak ada pun dalam kitab ulama sebut 8 tak ada. Pergi tengok kitab mana-mana. Bukalah. Baik ada sama ada kitab Mapain Badrin ke, Kifayatul Muhtadi ke, apa jenis kitab fiqh sekalipun dalam manhaj mazhab ulama muktabar semuanya
Ittifaq sepakat 20. Kalau ijma' sahabat 20. Sembahyang tarawih. Jadi 8 dah lah ni. Dah banding kalau dengan 500 rakaat dah. Tapi nak ayat 500 rakaat ke 1000 rakaat ke, nah, semua itu terlebih baik. Satu bab yang dipelajari daripada ilmu dah. Baik, kita masuk balik kitab kita pada muka surat 3. Pada al-faslu al-awwalu fi haqiqatil iman. Kita dah bercara lepas musannaf sebut apa? Fasal pertama pada nak menentukan hakikat iman. Musannaf kata tak, ketahui olehmu hai talib, hai orang yang menuntut. Orang menuntut ni bukan mustami'an. Orang menuntut ni muta'aliman dipanggil. Tu orang menuntut. Orang menuntut nak masuk kata orang menuntut ni kena jadi muta'aliman. Muta'aliman dia kena ada qalam, kena ada kitab, kena bawa telinga. Kalau bawa telinga je tak masuk dalam talib dia panggil lah. Bahawasanya hakikat iman itu pada lughah iaitu tasdik, membenarkan, tasdik dia panggil dah. Artinya membenarkan suatu. Sama ada yang dibenarkan itu, suatu yang dibenarkan itu nabi atau lainnya nabi, bukan pada nabi. Adapun hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama muhakkik. Bayang mana ulama muhakkik tu daripada Asy'ariyah, yakni Abu Hasan Ali Asy'ari. Tanda gitu Asy'ariyah makna Abu Hasan Ali Asy'ari. Dan Maturidi iaitu Abu Mansur Maturidi. Dua-dua ni ulama akidah mereka, ulama usuluddin. Dalam manhaj al-sunnah wal jamaah. Hak ni hak ni muktabar kita duk pegang sama ni. Cuma ada khilaf di antara mereka itu yang mensabitkan sifat yang membilang akan sifat maknawiyah dan tak bilang sifat maknawiyah dalam bicara ilmu sifat 20. Adapun Abu Mansur Maturidi dia bilang sifat maknawiyah. Asy'ariyah tak bilang sifat maknawiyah, tapi bukan menafi, tak bilang dia. Lain dia tak bilang dengan menafi. Maka itu hakikat iman pada syarak tu tasdiqun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bid-darurah. Artinya menyungguhkan dan membenarkan akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati, menyungguhkan dan membenarkan akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang sebut kitab lama sebut barang-barang, makna perkara. Kitab baru kena tanda kita, sampai kita tanda perkara. Pada tiap-tiap perkara yang pada tiap-tiap barangnya ni, pada tiap-tiap perkara yang diketahui datang Nabi dengan dia barang yang tu, tiap-tiap perkara tu daripada pekerjaan iaitu urusan agama Islam. Tasdik tu dengan hati tu, membenar dengan hati, menyuruh hati tu mana? Dengan pengetahuan yang darurah, pengetahuan yang darurah. Sekira-kira mengetahui akan dia mana? Iaitu barang yang tu, perkara tu, yang datang Nabi dengan dia tu, akan dia segala orang yang awam, orang biasa macam kita ni, orang awam, orang kebanyakan. Tiada berkehendak tahu tu, tiada berkehendak kepada dalil, tak perlu pada dalil. Tak perlu pada dalil. Apa dia kata gitu? Tasdik, membenarkan dengan hati, menyungguhkan dan membenarkan Nabi kita Muhammad SAW dengan hati. Maksud kat sini, menyungguh kat sini iaitu dengan makna secara jazam, putuh. Iaitu al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalil. Iaitu putuh 100% putuh. Lagi mutabik, lagi mutabaqah. Lil haqqi, bagi perkara yang sebenar. Mana an dalilin? Daripada dalil. Tapi sini tak perlu pada dalil. Dalil ni apa dalil? Sebut dalil-dalil apa dalil? Apa dalil ni? Dalam bahasa mudah sikit nak faham ustaz. Orang ni orang ada sebut dalil-dalil, kita tak faham dah apa dalil. Definisi dia dalil tu. Dalil ni bahasa mudahnya iaitu senang ayat suatu yang menunjuk pada apa-apa yang dicari. Tu bahasa mudah sikit. Kalau sebut kata dalil, pendek dalil, tapi definisi dia, makna dia kita nak tahu juga. Tanda gini senang. Bahasa mudah kat dalil-dalil ni iaitu suatu
Suatu yang dicari, suatu yang menunjuk. Menunjuk pada apa-apa yang dicari. Sama ada dalam bentuk ilat, alasan, ada ataupun maklumat, ada ataupun pendapat. Yang merujuk kepada pemahaman dengan perkara yang berkaitan yang dicari itu. Buat misal gini. Nak bagi nampak ni. Kita nak cari api, nak tahu suatu tempat tu terbakar misal kata. Ada asap tu dipanggil apa? Api. Rumah terbakar. Ada api. Tu. Antara api dengan rumah terbakar tu mana satu kot jadi dalil? Asap dengan rumah terbakar. Mana dalil? Kalau kita faham sini, suatu yang menunjuk. Dalil-dalil ni suatu yang menunjuk. Suatu yang menunjuk pada apa-apa yang dicari. Sama ada dalam bentuk ilat, alasan, maklumat, ada pendapat, ataupun pendapat, ada semua tu yang merujuk kepada pemahaman. Dengan perkara yang berkaitan yang dicari. Kita nak tahu mana kata rumah sana ada terbakar. Asap lah. Jadi tengok. Asap tu dipanggil apa? Dalil. Asap tu dipanggil dalil. Dalil kata, asap tu dalil menunjuk kata ada situ rumah terbakar. Rumah terbakar tu dipanggil apa? Madlul. Kita pun rumah terbakar. Kita rumah terbakar tu dipanggil apa? Dilalah dia panggil. Dilalah. Dah. Lain-lain tu. Kita pun rumah terbakar rumah terbakar tu dipanggil dilalah. Asap tu dipanggil dalil. Sebab mana? Sebut tadi dah. Dalil-dalil ni suatu yang menunjuk. Suatu yang menunjuk pada apa-apa yang dicari. Tu. Sebut kata dalil tapi tu makna dia kurang. Suatu yang menunjuk. Jadi asap tu menunjuk kata ada rumah terbakar situ. Jadi asap tu kita panggil dalil. Lepas tu rumah terbakar tu madlu. Rumah terbakar tu dia panggil dilalah. Dah. Jadi saya kata tapi sini dia royak musannif kita royak tak berkehendak kepada dalil. Tak berkehendak kepada suatu yang menunjuk pada apa-apa yang dicari. Tak. Tak perlu. Makna tak kena fikir, tak perlu dalil. Macam mana pula? Tak perlu pada dalil. Dengan makna mudah-mudahan gini makna percaya hati seorang tu serta mengaku putus dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah SAW daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia dengan darurah, benar dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Tahu belaka tua muda, kecil besar tahu belaka. Misal kata wajib sembahyang, tak ada kena fikir tilik, tak ada kena cari dalil. Itu panggil darurah. Kena fikir nak sembahyang wajib, sembahyang 5 waktu kena fikir mana dalil. Tak ada. Dah. Puasa wajib, nak fikir, Allah fikir mana tak ada. Tu dia panggil yang hak Nabi buat mari secara darurah. Orang awam kita ni tak ada nak kena fikir tilik dalil. Tu kerja ulama belaka. Orang awam tak perlu fikir tilik dalil. Tu. Mana kita benarkan. Maka adalah hakikat iman. Jadi sebut iman. Ini hakikat iman ni. Nak ayat hakikat iman. Adapun iman tu lain pula. Iman tu terbentuk iman ni. Iman ni terbentuk iman tu di atas 6 asas ataupun di atas 6 tunjang. Yang dinamakan dia dengan rukun iman. Tu rukun iman lain pula. Ni nak ayat hakikat iman. Nyawi tukarlah hakikat iman dengan rukun iman tu. Ni nak bicara hakikat iman. Benda apa hakikat iman?
Kita duk cakap hakikat iman. Reti tak setarang. Dah apa hakikat iman? Apa sebut tadi ya, dalil dah apa dalil? Kan bicara dulu dia kata iaitu hakikat iman ya pada lurah laguan pada lurah, iaitu membenarkan Nabi atau lain pada Nabi SAW. Lain pada Nabi kita benarkan, maka dia panggil iman lah tu, hakikat iman lah tu. Adapun pada istilah syarak membenarkan Nabi je dan barang apa hak Nabi bawa mari royak. Tak secara mudah, tak ada kena fikir tilik. Tu hak pada syarak. Dah dia banyaklah nak misalnya macam tangan lah, kita sebut kata tangan yadun. Pada lurahnya tangan ni sebut kata yadun, tangan. Tergambar faham di akalan kita apa dia tangan ni? Anggota berjari. Nah, sebut kata tangan. Segera faham mana kita? Anggota lah. Anggota yang berjari. Nah tak? Tapi kadang-kadang tangan tu ada juga sebut. Kalau sebut gini. Misal kata kita sebut, oh motor tu, kereta tu beli berapa tangan dah? Adakah makna berapa tangan dah kereta ni? Tanya. Nak wi makna mana? Berapa tangan dah kereta ni? Nak wi makna jari ke? Orang petak apa? Petak. Dah, makna apa situ? Pemilik. Tu dia panggil itu tangan pada makna. Dah. Adapun tangan pada lurah tu lah. Sebut ada tangan pada loraknya, anggota. Tapi kalau sebut tangan pada makna, macam tadi, begitu lah ni dah. Sebut kata hakikat iman pada lurah lagu tu. Membenarkan Nabi atau lain pada Nabi je. Tu hakikat iman. Tapi pada syarak membenarkan Nabi je. Dan apa hak Nabi bawa tu hakikat iman. Pada syarak. Adapun rukun iman tunjang dia ataupun terbentuk iman tu di atas 6 perkara. Di atas 6 perkara. Samanya percayakan Allah. Maknanya apa? Mengaku putuh dalam hati. Mengaku putuh dalam hati seorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Kerana sifat Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan lagi kamalat sempurna. Maka jika seorang tidak mengaku putuh dengan sungguh begitu, makna tak jazam. Ni rukun iman. Pertama sekali percaya pada Allah Ta'ala tu makna kena putuh. Kena putuh. Tak boleh syok. Kena percaya 100%. Lepas tu percaya tu hak percaya dengan iman, masuk dalam rukun iman, percaya dengan Allah tu, hak tu perlu pada dalil. Tu tak boleh terus, kena ada dalil. Tu kena ada dalil. Tu kena ngaji sifat 20 tu. Paling-paling kurang pun dalil ijmali. Mana kata Tuhan tu wujud, Allah tu wujud, paling kurang pun iktikad dalam hati kita secara bertaklid. Alam ni lah kata menunjuk kata Allah Ta'ala tu wujud, bersifat dengan wujud. Wa fi amsikum afala ta'qilun, pada diri kamu apakah tidak kamu memikirkan? Tengok Quran dengan akal. Banyak Allah Ta'ala cerita sebut tentang hak berkait dengan akal. Afala tadhakkarun. Akal juga. Apakah kamu tidak memikir dengan akal juga? Makna Quran ni turun di atas orang yang berakal. Sebab tu akal ni ada hukum dia. Bila tak belajar hukum akal, tak lepas Tak lepas pada orang ni. Duduk dalam dosa semua. Sebab Quran ni dia turun atas akal, tak turun atas orang gila. Orang gila tak ada taklif. Tak turun atas budak-budak. Turun sungguh-sungguh atas orang berakal. Sebab tu Al-Quran dan akal yang sahih dia tak bersalahan. Kalau bersalahan itu bukan mana akal tu akal yang sahih. Akal tu ghairu sahih, tak sahih akal tu. Dah. Quran dengan akal yang sahih, walaupun cara uslub tarik dia berbeza, tapi dia tak bersalahan. Dah. Mengaku nak putuh lagu tu. Atau ia mengetahui juga dengan tidak mengaku. Tahu tapi tak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, nak mana nak kata beriman tu kena mengaku putuh dengan sungguh.
Dah. Kalau tahu saja tak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, tu royah dia, sekalipun puasa sembahyang dah, tapi tak mengaku dengan butuh. Dengan makna apa? Ada syok dalam hati, ada waham dalam hati, ada zon dalam hati, ada sengka-sengka, ada sengka-sengka dia panggil. Tak yakin 100%, tak pula dia panggil. Maka itu dihukumkan tidak sah pada akidah lah. Pada fiqh sah dah kalau zan, tapi pada akidah zan pun tak tidak sah. Misal mana zan 90% je percaya, ada 10% je syok. Boleh jadi kata Allah Ta'ala. Hak buat alang ni 10% je boleh jadi. Ada syok lagu tu, ada zon mari seka-seka kadang-kadang lagu tu lah. Maka dia panggil tak jazam tu. Tu dia panggil apa tu? Di sisi Allah Ta'ala dihukumkan. Di sisi Allah Ta'ala dihukumkan kufur. Walaupun sembahyang, puasa. Sebab tu penting sangat ni. Cara berakidah ni yang membatalkan dia ni. Habis itu. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu ulama muhakkikin tu, daripada Asy'ariyah dan Maturidi tu. Basit. Apa makna basit? Ertinya basit tiada bersusung, tak bersusung. Iaitu tiada bersusung tu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Mana? Akan yang tersebut itu iaitu fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bidarurah. Tu akan yang tersebut itu iaitu lah tasdik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir itu. Tu makna kata yang tersebut itu. Adapun ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka iaitu ikrar dengan dua kalimah syahadah tu bukan hakikat iman tu. Kita duk asyhadu alla ilaha illallah tu bukan hakikat iman. Itu dia panggil apa? Rukun iman. Bukan hakikat iman. Kena faham molek tu. Hanya adalah ia mana? Ikrar dengan lisan tu jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Tu jadi syarat nak melakukan hukum Islam dalam dunia jua. Dengan makna apa? Dengan makna kalau dia mati, kita nak semayang dia, nak bagi harta saka, nak nikah kahwin, halal makan sembelihan dia, kena ada ikrar tu. Kena ada ikrar walaupun dalam hati tak ada tasdik. Tu. Kenapa? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sebut dalam hadis tu. Wa ana Rasulullah. Aku diperintahkan akan aku bahawa membunuh akan manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka itu bersaksikan, mana ikrarkan dengan lidah mereka bahawasanya tiada Tuhan yang disembah pada hakikat wujud ini dengan sebenarnya ialah melainkan Allah jua. Tu Nabi perintah gitu je. Lepas tu hak batin mereka itu yang ada hak batin, hak dalam hati mereka itu, yang dalam hati itu tak membenarkan, mana tak jazam. Mengucap tapi dalam hati ada ragu, ada syok, maka hak tu Nabi kata fahisabuhum ala Allah, maka hitungan hak dalam batin tu itu hitungan atas Allah. Aku diperintahkan suruh lagu tu je. Suruh mereka mengucap. Maksud sini aku diperintahkan membunuh akan manusia, iaitu manusia dalam perang. Kalau sekali faham ni perintah membunuh akan manusia ni,
Kalau sekali zahir hadis ni, maknanya dengar apa ekstrim lah orang Islam ni. Maknanya kalau orang tak mengucap suruh mengucap, boleh kerak tekak lah. Itu orang kafir kata Islam ganas teroris ni. Kan tak? Ni popok khawarij tu pakai hadis lagu ni, faham hadis secara literal. Tak mengikut tafsiran ulama yang muktabar. Kalau faham hadis lagu ni secara literal memang kita faham gitu. Hadis sahih duduk dalam kitab Arba'in Nawawi. Mana? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan membunuh manusia. Sehingga mana? Sehingga mereka itu mengucap, yashhadu alla ilaha illallah. Sehingga mereka mengucap. Mana apa kalau tak mengucap boleh kerak, boleh bunuh, memerangi kan. Tu. Jadi kalau faham sekalinya manusia di sini mana? Hadis ni Nabi baca masa bila? Iaitu Rasulullah SAW hadis ni waris hadis ni sewaktunya perang, dalam perang. Bila perang dapat tawanan, kafir kalah ke apa? Nak selamat darah, nak selamat harta, mengucap. Jadi pada masa tu adalah setengah-setengahnya nak selamat daripada dibunuh, daripada dirampas harta sebagainya dah. Maka mengucaplah mereka itu. Walaupun dalam hati tidak membenarkan. Maka hak dalam hati tak benar tu bukan urusan aku. Nabi kata, fa hisabuhum ala Allah. Sesungguhnya hitungan mereka itu atas Allah. Pak bila mengucap, boleh urusan lain boleh buat. Apa? Mati wajib. Atas orang hidup kena melakukan 4 perkara. Wajib atas orang hidup, kata wajib dia atas dia. Pak bila mati orang ada ikrar ni. Wajib atas orang hidup melakukan 4 perkara. Apa dia? Wajib melakukan 4 perkara. Mandi, kapang, semayang, tanam. Tu bagi orang yang tidak mati syahid. Adapun kalau orang mati syahid, wajib satu perkara je, tanam. Tanam je wajib. Masalah ni, masalah orang mati syahid ni, apa semua yang berkaitan dengan dia, pakaian dia ke darah dia, haram kita cuci. Haram basuh. Kerana kita memutuskan manfaat. Sebab apa? Darah dia, pakaian itu jadi manfaat bagi dia tu, jadi saksi bagi dia. Haram kita pergi basuh, pergi mandi dia. Atau dipanggil hukum aridi, hukum ada 4. Hukum syarak, hukum aridi, hukum adat dan hukum akal. 4. Tahulah. Hukum syarak, hukum aridi. Tadi hukum aridi tu, hukum aridi dipanggil. Asal wajib mandi, tapi bila mati syahid, haram kita pergi mandi dia. Pergi mandi dia haram. Kerana memutuskan manfaat dia. Begitu juga. Seperti masalah apa? Cabut rupuk atas kubur. Cabut rupuk atas kubur, rupuk atas kubur, bukan di laluan, di atas kubur tu. Kan? Di atas kubur tu. Di atas kubur tu ada datang pada hadis Nabi suruh tanam pokok. Kenapa? Sesungguhnya tumbuh-tumbuhan ni berzikir meminta ampun bagi si mati dalam kubur tu. Tiba-tiba kita pergi cabut. Kita memutuskan manfaat bagi si mati tu. Itu hukum dia haram. Dia panggil haram haridi. Tak suruh cabut lah. Biar gitu. Melainkan hak mati dah. Hak banyak sangat sampai ular buat sarang nak tering. Tak apa. Nak tering wicom tak apa. Cabut tak boleh. Kenapa? Hak si mati. Dia ambil manfaat daripada tumbuhan tu. Jadi kita pergi mengutuh manfaat dah. Samalah tadi masalah orang mati syahid dah. Kita pergi putus manfaat dia. Sama je hukum gitu. Dia panggil hukum aridi, hukum aridi lagu tu. Jadi hak batin dia tu serah pada Allah Taala. Bila dia bersyahadah je, tu dia kata tu jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia juga, dalam dunia. Apa hukum Islam dalam dunia? Bolehlah buat dia. Bolehlah nikah anak dengan dia. Tapi adakah itu syahadah tu hakikat iman? Bukan. Itu dikata jadi syarat pada melakukan di dalam pada melakukan segala hukum Islam dalam dunia juga. Kata Syekh Sa'aduddin dalam Syarah Aqaid.
pula. Inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur. Inilah merujuk pada mana? Yakni nak ayat hakikat iman tu. Atas kata mereka itu, iaitu ulama muhakkikin tu. Basit. Yang mana tak bersusung. Iaitu tasdik hati juga. Membenarkan pada hati je hakikat iman. Inilah makna hakikat iman ni pada mana? Pada ulama muhakkikin mengatakan hakikat iman ni tu membenarkan hati je. Makna ikrar tu bukan hakikat iman. Jadi inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur, iaitu dalam mazhab Maturidi. Dari kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin, tersembunyi, maka tak dapat tiada baginya. Bagi mana hakikat iman tu? Hak batin tu daripada ada alamat yang menunjukkan ia alamat atasnya atas mana? Atas mana? Atas apa? Tasdik yang dalam hati sembunyi tu. Iaitu apa? Alamat tu ikrar dengan dua kalimah syahadah supaya diperlakukan atasnya seorang hukum Islam di dalam dunia. Maka atas kau ini, barang siapa ada dalam hatinya tasdik akan yang sebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadah, maka orang itu mukmin ia pada batin. Yakni pada batin apa? Pada pengetahuan Allah Ta'ala. Kerana diperoleh hakikat iman, iaitu tasdik. Dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia. Kerana ada bagi seorang alamat, iaitu ikrar, maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Yakni diperlakukan atasnya segala hukum Islam tu. Sah dinikahkan ia dengan orang Islam, dan sah jadi imam sembahyang, dan dimakan sembelihannya, dan disembahyangkan atasnya apabila mati ia, dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam, dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam, dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Tu kalau ada ikrar agak. Atas kau ni lah. Atas kau ni. Tapi setengah ulama kata hakikat iman tu hanya senyata tasdik je. Jadi kita faham lah kawan ni. Dulu berlaku tempat kita ni, ada seorang Cina tu duk sign dengan jemaah. Jemaah haraki kita. Molek dah. Siapa orang gelar dia? Siapa orang gelar dia apa? Khalifah Ibn Aziz. Duk Penang. Ceng-ceng seorang tu. Nampak supaya ada tasdik dalam hati. Jadi ikut kau, kalau ikut setengah ulama kata hakikat iman tu tasdik dalam hati je. Maknanya kalau ada dalam hati dia tu lagu tu membenarkan, percaya putus dah, tapi tak ada ikrar je dah. Iyalah di sisi ulama, setengah ulama je dipanggil apa? Mukmin indallah, kafirun indan nas. Di sisi Allah dihukumkan beriman. Di sisi Allah Taala, di sisi manusia tak beriman. Ya lu tengok dah. Siapa gelar tu? Khalifah Umar Ibn Aziz. Apanya balik pula dah. Pelawai pula lah ni. Ada. Patut apa tidak? Kena ada ikrar, ulama kata kan. Tu dia. Dan barang siapa ada di dalam hatinya tasdik, dan tiada pada lidahnya ikrar, bukan kerana keluar yang menegahkan dia, dan bukan kerana enggan pada bantahan, maka orang itu mukmin pada batin. Juga mukmin pada batin. Apa makna mukmin pada batin tu? Beriman di sisi Allah, dikira beriman kerana ada pada hatinya hakikat iman, dan tiada mukmin ia pada zahir kerana ketiadaan alamat, iaitu ikrar, maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Tetapi adalah ia mana? Orang hak mukmin pada batin tu. Makna ada tasdik, tak ada ikrar. Tetapi adalah ia di dalam akhirat daripada isi syurga juga. Dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka. Kerana apa? Ilat apa? Ilat kerana ada baginya iman. Tu ada bagi iman. Ini menurut sebagaimana riwayat
daripada suatu lafaz hadis yang berbunyi begini, man kana sayakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Selagi akan keluar daripada neraka. Man kana fi qalbi, siapa-siapa yang dalam hati dia ada seberat biji sawi je daripada iman. Dia tak kekal dalam neraka. Lepas tu ulama kata dah, siapa-siapa yang ada tasdik je. Ikrar tak ada. Tapi ada tasdik. Tasdik tu mana? Tak hanya seberat biji sawi je. Sikit je iman. Ada tasdik sikit je, tak? Tak kekal dalam neraka. Dia daripada isi syurga juga. Lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka, kerana ada baginya iman. Ada bagi iman. Batulah kita ni tak tahu keadaan kita mana. Tak tahu keadaan kita mana. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi juga. Nabi SAW sebut kata, fa wallahu alladhi la ilaha illahu inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan yang selainnya. Seorang daripada kamu ni beramal dengan amalan ahli syurga. Kita ni pakak dua amal. Ni lagu ni duk main Jumaat ni, duk dengar kuliah ni, dipanggil amal apa ni? Amal ahli syurga. Cukup tahin awak rebang ni, awak rebang tu buat apa tu? Awak rebang tu, pakak-pakak beruak rebang tu 1,000 pun 1,000 lah. Apa? Sebab nak beramal dengan amalan ahli syurga lah. Dah. Tu dah. Setara mana tu duk buat amal ahli syurga tu? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tak ada lah sehinggalah sekiranya kalau dapat boleh ukur antara kita ni, kalau boleh ukur warak aling solehnya, abidnya, kuatnya ibadahnya, kalau boleh ukur tidak adalah melainkan di antara dia dengan syurga tu illa dhira', melainkan sejekar je. Sejekar je dengan syurga tu. Anak kata warak lah, soleh dah lah, abid dah lah. Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului atasnya akan ketetapan yang azali lagi dah Allah Taala tulis, catat. Tak berubah dia panggil. Dia panggil apa dalam dia panggil apa? Dia panggil qada' mubram. Tak berubah dah. Dah. Qada' ni ketentuan ada dua, satu dia panggil yang mu'allaqat, yang bergantung. Satu lagi dia panggil qada' mubram, hak putus, tak berubah. Dah. Yang tercatat qada' mubram ni yang tercatat dalam ilmu Allah Taala je. Adapun qada' mu'allaq ni yang tercatat di Lauh Mahfuz. Setengah ulama kata gitu. Mendahulu atasnya ketetapan kitab. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, maka beramal dia dengan amalan ahli neraka, masuklah dia dalam neraka. Tapi tengok dulu wa amal soleh baiknya, dia ni kalau boleh ukur dia dengan syurga sejekar je. Tapi lah menek tu, dia berubah. Lah menek berubah. Beramal dengan amalan ahli neraka. Sikit je apa? Dalam hati je ada syak, ada zon, ada waham dengan ketentuan Allah Taala, tak redha, tak syukur dengan apa ketentuan Allah Taala. Apa keputusan Allah Taala tak boleh nak terima. Misal satu perkara hak berlaku atas kita, tak boleh nak bersangka baik dengan Allah Taala. Ada tu je. Bersangka buruk dengan Allah Taala dengan perkara yang bawa batal akidah. Ada. Gitu je.
Tu dipanggil apa? Amalan ahli neraka. Comel-comel dah bayang bang apa? Nah, masuk dalam neraka. Dan begitu juga Nabi kata, nah, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Begitu juga di antara kamu gitulah. Ada. Sebenarnya beramal dia dengan amalan ahli neraka. Allah tengok jahat lah. Kalau orang Kelantan Natal ni debel lah kan tak? Orang Kelantan waktu bik ayat gitu ke? Allah beci lah orang kampung ni dah. Makan gapo belako. Habis semua benda. Alah, lembu hilang semua. Tama-tama pi kurban hilang semua. Tahu dah anak mamak tu tak ada orang lain dah. Jahatlah. Nah, amalan ahli syurga. Amalan ahli neraka. Orang duk menyupah. Ada orang beci, orang jahat. Pendek kata orang jahat ni beramal dengan amalan neraka. Fayasbiqu 'alil kitab. Ana fayamalu bi ahli jannah. Fayadkhuluha. Maka mendahulu atasnya akan ketentuan ahli lagi. Apa hak ada dalam ilmu Allah Taala? Pengetahuan Allah Taala. Dia ni daripada ahli syurga. Kerana apa? Ada sangka baik dia dengan Allah Taala. Tak putus asa dia daripada rahmat Allah Taala. Iktiqad dia bersih. Walaupun amalan dia tak bersih. Hak nu amal bersih, tapi iktiqad tak bersih. Maka beramal dia dengan ahli syurga, fayadkhul masuk dalam syurga. Gitu. Ni. Tu pentingnya. Penting nak cara bab batin ni. Amal batin ni sedikit. Walaupun sedikit. Terlebih apa? Terlebih afdal, terlebih aula, terlebih daripada amal zahir. Sebab itulah dalam satu riwayat Nabi SAW sebut niatul mu'min niatul imra'un, iaitu al-mu'min ada khairun min amali. Niat orang mukmin itu, seorang yang mukmin yang beriman tu ada terlebih baik daripada amalan dia. Kenapa? Terkadang amalan itu bercampur dengan riak. Terkadang amal dia tu bercampur dengan takabur. Terkadang amalan dia tu bercampur dengan sum'ah. Tapi kalau niat dia orang lain tak tahu, tak nampak. Kalau nak buat tapi ada niat dah. Mana qasak dia, tasdik dia tu. Orang lain tak nampak. Sahibul bait adra bima fi. Tuan rumah lebih tahu apa dalam hati dia. Orang lain tak tahu. Sebab tu amalan batin tu lebih. Tu. Ni dia kata ni. Terkadang tu dah. Terkadang tu lah niat tu lebih baik daripada amal. Sebab apa? Kalau amal tu bercampur dengan riak, bercampur dengan sum'ah, ajib dan sebagainya, tak malak Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir. Mana tu? Dan barang siapa tiada ada dalam hatinya tasdik. Ni. Yang mana ni? Tak ada tasdik. Tak ada membenar pada hati secara putus. Banyak syak dengan Tuhan. Banyak waham dengan Tuhan. Banyak zon dengan Tuhan. Seperti yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS dulu. Contoh misal kata berlaku pada zaman Bani Israel dulu. Ada satu cerita, seorang yang beramal, kuat beramal. Tapi bila pada malam hari je tangan atas dahi. Mari mana dalam hati. Dalam hati mari mana? Alangkah beruntungnya aku kalau apa hak Musa katakan itu semua benar. Mari syok. Buat dah apa hak Nabi Musa ayat. Tapi tak yakin dengan amalan tu. Dalam hati malam-malam tu, alangkah beruntungnya aku, bertuahnya aku. Apa? Dah banyak buat amal ni. Jika sekiranya apa yang Musa katakan itu benar. Maknanya faham mana? Dia ada syok. Tak yakin dengan apa yang Nabi Musa katakan. Buat amal dah. Tapi tak tasdik dengan amalan. Hak apa Nabi royak SAW royak. Tak yakin dengan amalan kita ni. Bahawasanya benar. Setiap perbuatan jahat dibalas baik, dibalas jahat tu, setiap baik dibalas baik itu tak yakin. Duk main syok gitu je. Tak saja. Saja.
Tu penting tu. Penting sangat tu tasdik tu. Dan barang siapa tiada ada dalam hatinya tasdik, tetapi ada pada lidahnya ikrar. Seperti kelakuan orang munafik. Seperti kelakuan orang munafik dia panggil. Seperti kelakuan orang munafik. Kena berhenti situ dulu. SOP tak boleh. Lagi kena sita. Habis. Kes Ustaz Mak pasal seorang ni, habis kena sita. Tak ada pasal. Jangan dah. Jangan buat menyusah orang Ustaz Mak. Atau berhenti dulu. Tak apa stesen dah. Tetapi tengok tanda molek insya-Allah minggu pertama bulan depan pula kalau panjang umur dah hamba pun tak ada gimana dah. Wallahu a'lam bissawab. Alimu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka